Assalamualaikum dan salam bahagia. Berjumpa lagi kita di sesi rancangan Meja Bulat bersama saya, hos anda, Eni Sharif. Jadi pada hari ini kita bercakap berkenaan topik yang saya kira menarik. Bercakap pelbagai aspek berkenaan tentang menangani sindrom kanak-kanak terabai. Bercakap tentang nuclear family, commuter family, dan mungkin juga boleh kita kaitkan dengan beberapa kisah yang berlaku, saya rasa dalam beberapa bulan lalu, bagaimana ada kes bapa yang dituduh didakwa mengabaikan meninggalkan anak-anaknya bersendirian di rumah, tapi mungkin kita tak faham apakah situasi yang sebenarnya berlaku di sebalik kejadian itu. Dan kita juga akan bercakap berkenaan bagaimana remaja-remaja ialah sekarang ni ibu bapa ke dunia bekerja. Mereka ini, seperti yang saya sembangkan sebelum tadi dengan tetamu saya, melepak secara yang sihat. Jadi saya akan perkenalkan siapa bersama saya pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Puan Fatimah Zuraida Saleh, pendaftar besar kanak-kanak yang memerlukan perlindungan bahagian kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terima kasih kerana sudi hadir. Ini dah lama dah, saya rasa tak lama dah, 3 bulan dulu ada datang juga. Okey, Muhammad Maliki Muhammad Rafi'i, Presiden Majlis Belia Malaysia. Terima kasih kerana sudi hadir. Seorang lagi bunga yang menemani kita pada hari ini, Sarada Devi R. Subramaniam, Pegawai Psikologi dan Kaunselor berdaftar Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Salam sejahtera. Okey. Itu kita dah sembang ni, sembang lagi. Juhaidi Yen Abdullah, Presiden Pertubuhan Kebajikan Baitul Fiqh. Mungkin lain sikitlah jawatannya hari ini ya. Okey. Dan di arena media kita ditemani Zuan Arifin Ham, iaitu merupakan wartawan Astro Awani. Dan di arena rakyat kita ditemani pelajar-pelajar daripada UiTM Puncak Perdana. Jadi semuanya terima kasih kerana sudah hadir pada malam ini untuk membincangkan topik menangani sindrom kanak-kanak terabai. Kalau dengar tu mungkin orang kata agak amboi, kanak-kanak terabai macam mana konsepnya tu. Kita dah sembang tadi, semuanya macam-macam. Saya rasa dah berdiskusi, dah buat meja bulat sendiri tadi ni. Kalau boleh, sebab kita dah meja bulat dah. I kena tanya orang JKM dululah. Okey, Puan Zuraida, kalau kita melihat pada senario sekarang ni, bercakap tentang situasi macam tadi ada dimaklumkan tentang nuclear family, and then kita ada commuter family. Satu senario yang saya rasa sangat biasa pada ketika ini. Situasinya sekarang tu. Tentang family commuter. Sebelum tu suka saya nak menerangkan dekat sini berhubung dengan sebab kita bercakap tentang isu simptom-simptom ya, pengabaian kanak-kanak dan sebagainya berdasarkan pada topik hari ini. Kalau tak jadi masalah, suka saya terangkan di sini tentang takrifan kanak-kanak yang sebenarnya. Kadang kita di sini masyarakat di luar kadang dia melihat bahawa kanak-kanak tu bawah 12 saja. Tapi kalau mengikut Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak adalah mana-mana kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun. Ya, itu adalah takrifan kanak-kanak sebenarnya. Maknanya anak-anak kita ni bukan kita tengok yang baby daripada 12 tahun tu barulah nak dikategorikan sebagai kanak-kanak. So yang berumur 13 kemudian sampai ke 18 tu bukan kanak-kanak. Itu tidak begitu tepat. Jadi 18 yang mana berusia bawah 18 tahun tu masih lagi kanak-kanak, yang mana mereka ni kita kenali sebagai remaja. So itu ada beberapa perkara lah. So berbalik kepada soalan tadi tentang family commuter yang sekarang yang pernah saya timbulkan sebelum perbincangan ni. Family commuter ni begini, ya, ini merupakan satu fenomena baru di dalam negara kita dan pada tahun lepas hujung tahun lepas pun Kementerian Pembangunan Wanita telah mula mengadakan seminar menunjukkan Kementerian Pembangunan Wanita telah alert telah menyedari akan hakikat ini, sebab keluarga family commuter ni adalah di mana keluarga yang ibu berada di utara, ayahnya berada di selatan, dan ada juga anak ni berada di tengah-tengah bersama dengan datuk dan nenek. Ada juga kategori anak-anak berada dengan ibu ataupun anak-anak berada dengan ayah. Okey. Jadi bila situasi ini berlaku, tidak ada penyatuan di dalam keluarga tersebut, yang mana ini boleh kita katakan bermulanya pencelahan kepada perkara-perkara sosial yang mungkin akan berlaku, dan ini yang sepatutnya kita tangani bersama ya. Bagi mereka yang ada family commuter harus mempunyai alternatif yang terbaik, cara untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Maklumlah ya kan, kalau dah duduk jauh kan, suami duduk jauh, isteri duduk jauh, jadi banyak isu-isu yang berkaitan dengan anak terutamanya tak dapat diselesaikan. Kadang-kadang ibu bekerja dan terpaksa menguruskan anak akan berlaku ketegangan di situ dalam keluarga. Begitu juga dengan suami yang mana berada keseorangan ya, tidak ada berteman, dan besar kemungkinan kalau ikut daripada kes-kes yang JKM kendalikan, banyak
isu-isu yang mula berlaku, ya, mungkin ada orang ketiga. Bila dah berjauhan, itu fenomena yang sekarang yang sedang berlaku yang sedang kita hadapi sekarang, yang perlu kita cari satu jalan penyelesaian yang terbaik, terutama antara pasangan yang berjauhan ini. That's the most important things, ya. Dan dalam konteks kita nak membantu ini, mungkin peranan tok, nenek ataupun saudara mara untuk support, untuk menyokong pasangan yang berada berjauhan ini sangat penting. Ya, masa inilah kerana kedua-dua pasangan yang berjauhan ini, mereka tidak ada siapa-siapa yang boleh dihubungi. Jadi sokongan keluarga yang berdekatan dan juga rakan-rakan boleh membantu untuk meringankan bebanan yang mereka tanggung. Ya, sebab kalau ada masalah tentang keluarga, ada masalah anak, mungkin macam-macam anak, terutama bila anak dah makin membesar, ada anak tak nak pergi sekolah, anak terlibat dengan perkara-perkara yang tak begitu baik di sekolah. Jadi dengan siapa mereka nak berhubung, kalau dah berjauhan. Jadi support family, sokongan keluarga dan juga sokongan rakan-rakan serta masyarakat di situ perlu sangat untuk membantu keluarga tersebut. I berminat bila you cakap berkenaan tentang konsep sokongan. Macam saya sendiri bukan nukleus, bukan komputer lah. Tapi mungkin terbalik sikit. Selalunya si suami yang bekerja lewat malam, tapi saya yang terbalik, saya yang balik lewat malam. Jadi I perlukan sokongan dari aspek macam selalunya orang tanya bila tetamu saya datang, ni balik kau apa? Anak you siapa jaga? Kan? Jadi perkara begitu. Alhamdulillah saya tinggal dekat dengan keluarga mentua saya, jadi saya ada sokongan keluarga di situ. Tapi bagi aspek kalau kita tengok mungkin keluarga yang tidak mempunyai sokongan yang sebegitu, agak jauh. Sebab kalau semuanya perkara ini ada seperti mana Zuraida cakap tadi, saya pasti kemungkinan tidak berlaku cerita-cerita yang kita dengar, yang kita rasa macam how come dalam situasi macam ni ada orang sanggup buat macam ni. But tadi masa I lompat sekejap lah ni masa I bercakap dengan Sarah tadi, I interested macam sometimes like this kind of family kan Zuraida, maybe they're not aware that I'm in a situation that I'm having a problem. Exactly. Kan? Kalau kita lihat pada institusi keluarga, kita perlu lihat dalam negara kita di mana-mana juga, institusi keluarga merupakan institusi yang pertama dan amat penting dalam membina sebuah masyarakat dan sebuah negara yang bahagia. Jadi kepentingan dari segi bagaimana kita menyalurkan semua unsur ataupun aspek-aspek yang penting untuk membentuk akhlak anak-anak tu bermula daripada rumah. Jadi that's what I say, keretakan hubungan suami isteri adalah berpuncanya di mana anak-anak itu akan mengalami masalah emosi. Dan seterusnya masalah emosi yang berpanjangan akan bermulanya masalah tingkah laku. Bila masalah tingkah laku ini tidak dapat perhatian yang sepenuhnya, maka anak-anak ini terbiar. Di mana terbiar untuk melakukan perkara-perkara di luar daripada dianggap sebagai dilunggensi ataupun dilanggar undang-undang yang ditetapkan. Maka ini adalah satu isu yang begitu menyusahkan keadaan bukan saja bagi pihak keluarga tetapi bagi masyarakat. Betul. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita lihat dan perlu kita teliti. Di manakah mereka perlu mendapatkan bantuan? Kalau konflik berpanjangan antara pasangan, mereka rasa konflik ni tiap hari konflik, tapi adakah mereka faham tentang apakah konflik yang mereka sedang lalui? Pertengkaran, seumpama pertengkaran itu adalah perlunya dalam satu perkahwinan pasangan akan bertengkar, itu normal, satu perkara yang amat normal. Tetapi adakah mereka bertengkar dengan secara adil? Are you fighting fairly? Fairly maksudnya kita masih menghormati satu sama lain dan kita masih ingin mengekalkan hubungan suami isteri dan keluarga dan kita masih memerlukan bantuan daripada sokongan keluarga dan sebagainya. Tapi kalau dan tidak mempunyai satu matlamat yang tetap dalam membangunkan sebuah keluarga yang bahagia. Jadi kita kena menilai adakah pertengkaran ini berpanjangan dan tidak ada jalan penyelesaian. Di situlah bermulanya mereka perlu mendapatkan perkhidmatan kaunseling seperti mana LPPKN dan juga pelbagai agensi yang menawarkan perkhidmatan kaunseling di mana mereka perlu datang dan berkongsi apakah isu-isu yang mereka alami untuk mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia di situ. Mengakui ada satu masalah tu pun satu masalah juga saya kata. Okey, sebab macam nanti boleh saya tanya dengan Maliki sikitlah. Bila masalah tu orang kata dah mengalir kena kepada anak, bila anak tu dah besar, dia create a problem pula. Dia jadi satu masalah yang orang kata apa beranak pinak pula. Jadi itu kita akan bincang selepas ini dan sekarang kita akan berhenti rehat dulu.
Baik, kita bersambung lagi. Jadi sebelum saya teruskan diskusi bersama panel-panel saya yang panas kat ni sekarang ni. Okey, kita ke arena media dulu sebab katanya ada soalan lagi sana. Silakan, Zuan. Okey, so kita tahu bahawa punca ialah suami isteri bila mereka bergaduh, konflik dan sebagainya efeknya akan terpias kepada kanak-kanak. So where can these children go untuk supaya mereka tidak akan terbabai apabila suami isteri ni ada konflik? Okey, terima kasih. Itu pun apa yang kita nak bincangkan tadi. Pertama sekali kita lihat pada kanak-kanak. Mungkin kalau kanak-kanak peringkat sekolah. Di peringkat sekolah kita mempunyai guru-guru kaunselor. Di situ mereka boleh, guru-guru kaunselor perlu memainkan peranan yang penting di mana mereka dapat melihat bukan saja dari aspek tingkah laku pelajar, malah mereka juga dapat melihat dari segi bahasa badan pelajar tersebut. Adakah mereka mengalami masalah? Jadi perhubungan antara guru kaunselor dengan pelajar harus dieratkan di mana mereka rasa selesa untuk mengukakan apa-apa isu yang berlaku dalam rumah mereka. Jadi di situlah bermulanya kanak-kanak ataupun pelajar tersebut boleh membuka sedikit sebanyak tentang isu-isu yang berlaku dalam diri mereka dan juga keluarga mereka. Dan guru kaunselor juga boleh memberi bimbingan kaunseling di situ, dan kalau boleh mereka akan merujuk pada agensi-agensi tertentu untuk mendapatkan mungkin kaunseling keluarga, seperti mana LPPK kita menawarkan kaunseling keluarga bersama dengan keluarga, dan kita berbincang hal-hal yang berkenaan dengan konflik rumah tangga. Itu berkenaan tentang peranan pendidik dalam sistem pendidikan kita. Ya, saya bersetuju, tapi itu lebih kepada maknanya effort kepada seorang guru tu, effort ataupun LPPKN sendiri, orang tu sendiri, I have a problem, I need help. Tapi kalau I tanya dengan Maliki sendiri, bagaimana majlis belia you memainkan peranan dalam, instead of that person come to us, we go to that person first before the situation jadi macam makin rumit ke apa, macam mana bagi pihak you buat? Perkara pokoknya ialah pemahaman semua pihak, sebagaimana Puan Zuraidah nyatakan tadi, bahawa kanak-kanak ni berada pada, ada akta tersendiri, ada kelompok itu sendiri. Jadi setiap orang dalam negara kita perlu melihat bahawa ini adalah kelompok yang perlu dijaga secara bersama. Jadi masuk kalau dia pergi sekolah, pihak sekolah kena jaga, di luar ibu bapa kena jaga, ataupun masyarakat seperti kami. Jadi dalam konteks belia, kebetulan belia berumur 15 hingga 40 tahun. Itu dalam Akta 668 sekarang. Jadi dengan akta kanak-kanak ada mereka yang 18 tahun ke bawah. Maka kami berkongsi satu kelompok yang sebenarnya sama tujuan dan sama sasaran. Dalam hal ini, dalam konteks MBM dan badan gabungan, kita melihat sebenarnya ini kelompok yang kita harus jaga bersama, dan ini kelompoknya yang kita harus ada sokong-menyokong secara simbiosis. Contohnya, kita tahu walaupun kita ada pusat-pusat agensi-agensi tertentu yang menyediakan sistem sokongan, tapi itu untuk mungkin kes-kes yang telah masuk ke dalam tahap yang mungkin dah kritikal ataupun dah teruk, guna perkataan teruk. Tapi untuk menyalurkan rasa bimbang, untuk menyalurkan rasa ketidakpuasan, malah ada setengah kes dia dah ada anak dua, dia masih mengadu apa yang berlaku pada dirinya pada masa dulu. Contohnya begitu, itu unfinished problem contohnya. Tapi dia boleh kontrol, tak apalah. Tapi yang tak boleh kontrol, dia akan salurkan kepada yang lain, devian dan sebagainya. Jadi di sinilah saya nampak sebenarnya kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat, contohnya persatuan, kelab, ini perlu kita raikan kewujudannya sejak awal lagi. Saya boleh nampak sendiri, sebenarnya anak-anak yang masuk dalam kelab-kelab di sekolah, persatuan-persatuan ataupun kumpulan-kumpulan sosial mereka ini dapat menjadi satu tempat untuk mereka menyalurkan perasaan mereka, mengisi kekosongan. Dia boleh mengalihkan sedikit rasa terabai oleh ibu bapa itu kepada pihak ketiga sekurang-kurangnya. Jadi kalau secara positif di situ, maka risiko kecenderungan untuk mereka terjebak kepada dunia hitam dapat dikurangkan. Tapi kalau mereka rasa kosong, ini yang berbahaya pada kita. Kalau bab tu, saya kena tanya dengan Johaidi. Sebab beliau sendiri terlibat dengan secara langsung berurusan dengan remaja-remaja ataupun antara mereka yang boleh dikategorikan sebagai itu. Kalau pengalaman dengan Johaidi sendiri, bagaimana agaknya you, orang kata apa, reach them, like, kita ada sebuah rumah perlindungan yang mana dalam tempoh 6-7 tahun ini kita sudah mengendalikan lebih kurang 700 kes lebih. Tapi tidaklah semua 700 kes lebih itu membabitkan anak-anak yang terabai. Bagaimanapun pengabaian anak-anak sebenarnya mendorong kepada keadaan yang mereka datang itu. Contohnya mereka mengandung ataupun mereka menjadi ganas dan sebagainya. Pengalaman kita dalam banyak kes di Baitul Fiqh ni ialah
kita dapati bahawasanya anak-anak remaja yang dihantar kepada kita ataupun datang kepada kita dalam umur 13, 14, 15, contohnya 16 tahun pun, keadaannya ialah pada peringkat lebih awal mereka mempunyai hubungan yang baik dalam keluarga dengan ibu dan juga dengan bapa. Tetapi pada bila dah mencapai umur tadi ataupun lebih awal peringkat umur 11, 12, 13, 14, 15, anak-anak ni jadi menyendiri. Dia hubungan dengan ibu bapa secara umumnya dah bertambah kurang, tapi dengan bapa lah sangat kurangnya. Jadi walaupun duduk dalam satu rumah sebumbung misalnya, komunikasi dengan ayah tu dah menjadi sangat kurang. Dalam peringkat umur itu mereka pun jadi lebih sekretif, duduk dalam bilik, dia buat hal dia. Jadi ini pun menimbulkan satu keadaan. Jadi saya rasa figura bapa itu, orang yang bernama bapa itu, bila tidak wujud dalam hidup anak walaupun duduk sebumbung, ini boleh menimbulkan masalah. Jadi inilah maksud kita tadi, bila kurangnya komunikasi tadi di antara anak dengan bapa, anak itu akan rasa terbiar. Dan untuk mengisi kekosongan vacuum tadi figura bapa itu, itulah boyfriend yang mengisinya, ataupun kawan Facebook yang mengisinya, ataupun kadang-kadang malah orang yang lebih jauh berumur daripada sebayanya, sebab nak figura bapa tu pada tahap pakcik dan sebagainya. Dan inilah berlakunya kesempatan diambil oleh orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua daripada mereka, untuk menjadikan anak-anak ini terbabit dalam gejala-gejala yang tidak baik lah. Jadi pokok pangkalnya ialah, saya nak katakannya, pengalaman kita di Baitul Fiqh ini menunjukkan bahawa kurangnya komunikasi di antara seorang bapa dengan anak pada peringkat umur itu sebenarnya sudah menyebabkan berlakunya pengabaian anak-anak walaupun tinggal sebumbung dalam satu rumah. Bercakap tentang konteks tu, saya baru-baru ni ada berbincang, bersembang berkenaan tentang peranan Facebook. Bila kita tengok Facebook, betul, dengan kita tak sangka, Facebook ni banyak juga dia kata apa, luahan rasa yang more negatif daripada positif. Betul. Tempat, yalah saya pun dah buat juga kadang geram tu kan, melepaskan dah. Sometimes when ada orang komen ke apa, what they need is actually attention. Dia nak perhatian. That's the only thing that they want. Okay, ada juga yang saya rasa mungkin dalam konteks zaman bangsa kini kita tak boleh pakai macam dulu. Mungkin ayah saya lain sikit lah, tapi kalau saya dengar macam arwah Tok Wan saya dulu ke apa semua, cara dia macam, kalau ayah lalu dia diam, tak boleh cakap pun sopan kan. Betul. Kena pukul ke apa, tahan tak apa. It's like macam ini caranya kita menghormati ayah kita, figura bapa tu lah. Tapi mungkin dalam konteks zaman sekarang ni dia kena lain sikit, kena kreatif sikit. Sebab ada kawan dengan anak dekat Facebook, I cakap, why? Kawan I ni dah umur 50 lebih lah. I nak senang tengok apa dia cakap, apa perasaan dia, because that's where dia luahkan emosi dia. Saya akui. Macam bila ini kata gunakan Facebook untuk meluahkan, itu satu cara. Tapi bagi saya terletak dalam kelompok commuter family. Sebab anak isteri saya di Pulau Pinang, saya banyak hari di Kuala Lumpur. Contohnya anak saya yang umur 11 tahun, saya tengok Facebook dia. Kalau dia luahkan suatu perkara, contohnya dia kata, papa telefon lah. Kan, papa tak nak tengok main badminton kan. Saya tahu itu luahan dia. Jadi saya kena faham sendirilah jadual saya, dari segi perancangan dan sebagainya, perlu telefon dia dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat Facebook sebagai satu medium, sebenarnya itu satu yang cukup bagus. Zaman dulu tak ada Facebook. Ayah kena tengok muka anak betul-betul, waktu tidur, waktu merajuk. Sebenarnya kalau kita faham non-verbal language kat situ, contohnya bahasa kiasan di sebalik ayat itu, saya fikir akan memudahkan. Dengan kata lain, kemahiran ibu bapa paling penting ialah sebelum dia jadi seorang pasangan ibu bapa, persediaan awal tu, nak persediaan menjadi seorang bapa. Itu penting. Kita go through the same thing. Macam tadi Joydi kata secretary duduk di kerajaan, sama juga dulu macam tu juga. Nak tambah di sini lagi kejap, kita kena berhenti rehat dulu. Okey, kita panas, kita berhenti rehat dulu dan kita akan sambung selepas ni. Okey.
Okey, baik, kita bersambung lagi. Jadi kita terus ke arena rakyat sebab katanya ada soalan dari sana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Hidayah Yumidi Jamarudi daripada UiTM Puncak Perdana. Soalan saya di sini, seperti yang kita tahu, sindrom pengabaian kanak-kanak ini terjadi oleh faktor-faktor kesibukan ibu bapa, kurangnya perhatian daripada mereka, dan telah disebutkan oleh ahli panel berkenaan cara mengatasinya dengan adanya rumah perlindungan, bantuan-bantuan daripada badan bukan kerajaan dan kerajaan sendiri. Persoalannya di sini saya ingin bertanyalah, seperti kita tahu, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Di sini bagaimana kita nak mencegah isu-isu ini daripada berlanjutan sekiranya di media-media sentiasa mengeluarkan hiburan-hiburan yang berbentuk hedonisme, dan juga lihat di situ hiburan-hiburannya menjadikan kanak-kanak menjadi idola kepada mereka. Jadi mohon pendapat daripada ahli panel. Okey. Okey. Dah angkat tangan dah. Silakan. Saya nampak ini dua isu yang berbeza. Kadang-kadang kita kena terima kasih juga pada hiburan. Contohnya anak saya, sebab saya jauh dengan dia, maka anak saya yang perempuan tu suka sangat dengan Najwa Latif, contohnya lah. So, saya kena terima kasih kepada Najwa Latif kerana boleh menyanyikan untuk anak saya. Pada saya, yang paling penting ialah penyesuaian, coping tu. Penyesuaian anak-anak terhadap isu. Contohnya kalau isu commuter family, kita tak boleh ubah. Contohnya anak seorang tentera, takkan anak tu nak suruh bapaknya tu letak jawatan contohnya. Kerana itulah mata pencarian dia. Jadi dua-dua pihak, ibu bapa perlu bersifat mudah lentur, tetapi perlu mewujudkan satu situasi yang mana anak boleh memahami situasi itu. Jadi dalam hal ini saya fikir penting untuk kita jadikan anak itu sebagai satu subjek untuk kita beri faham pada mereka, dan dalam masa yang sama kita lihatlah apa yang kata hedonisme, ancaman lain, semua itu adalah satu ancaman yang boleh mengganggu. So, ibu bapa kena faham bahawa itu adalah risiko dia. Jadi kalau kita boleh kontrol dengan baik, tak ada masalah. Saya juga nak mencelah tentang perkara ini. Hiburan salah satu daripada terapi, ya. Bila kita berhadapan dengan ketegangan, ya, hiburan kita boleh kategorikan sebagai part of terapi, sebahagian daripada terapi untuk kita meringankan bebanan dan ketegangan yang dialami, ya. Tetapi bentuk-bentuk hiburan itu perlulah dipilih dan ditentukan secara bersesuaian, dan di sinilah peranan ibu bapa untuk menentukan hiburan yang macam mana yang bersesuaian, siaran TV yang macam mana yang perlu dilihat oleh anak-anak, ya. Dan sekarang ni bentuk hiburan bermacam, bukan setakat kita tengok TV saja, kan. YouTube pun you boleh akses macam-macam lagi melalui semua saluran media, dan yang terkini of course media baru, kan, saluran-saluran media baru. Jadi dalam konteks ini peranan ibu bapa memang tak boleh tinggal. So ibu bapa kena memantau dan menentukan dengan siapa, apa program yang dia nak tengok, dan dengan siapa anak-anak ini akan berkawan dan memilih hiburan yang bagaimana. Di sini peranan ibu bapa, saya masih tekankan peranan ibu bapa dan juga mereka yang berada sekeliling kanak-kanak tersebut, ya, dalam menentukan hiburan yang terbaik untuk mereka. Kalau di sini kata kita tak nak hiburan 100%, itu mungkin sesuatu yang sukar, sebab dia memang keperluan bagi diri kita as a manusia dan juga anak-anak yang sedang membesar, kan. Jadi kalau kita stop terus kepada hiburan, ada hiburan-hiburan lain yang datang tanpa kawalan, itu lagi berbahaya. Itu sesuatu yang balik kepada topik yang Tuan Haji maklumkan tadilah, itu semuanya bermula daripada keluarga, di mana komunikasi yang efektif perlu wujud di situ, di mana mengenali keluarga. Adakah kita mengenali anggota keluarga kita, personaliti ahli keluarga kita, bagaimana nak wujudkan satu perhubungan erat antara ibu bapa dan juga anak. Walaupun ibu bapa bekerja dan anak-anak bersekolah, ada masanya kita quality time perlu ada di situ. Kita perlu mewujudkan di mana kita tahu apakah keinginan, the unmet needs of my child. Apa yang perlu kita berikan, apa yang anak saya suka lihat, apa yang anak suka tonton. Dan di sini adalah satu perhubungan di mana mereka perlu mengetahui, mengenali ahli keluarga. Bila kita mengenali ahli keluarga, di sini kita dapat juga lihat, oh, inilah perkara-perkara anak saya suka. Jadi saya perlu membimbing anak saya. Okay, you can watch this program. Perhaps this is, if it's 18 and above, mungkin tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Mengandungi unsur-unsur yang boleh membawa perkara-perkara ataupun emosi yang boleh membawa kepada masalah remaja tersebut.
Jadi inilah tanggungjawab dan juga peranan yang perlu dimainkan ibu bapa dalam membimbing keluarga yang sempurna. Itu kalau kita ada ibu bapa, kita ada kata apa, kalau dah nucleus family pun dah pincang satu, dah kepincangan satu pihak. Jadi mungkin saya boleh tanya Encik Debbie sendiri, bagaimana you menguruskan rumah kebajikan you ni, memastikan bahawa mungkin mereka yang dekat sana tak ada ibu bapa, tak ada, tapi still they get the same support, they still get whatever yang seperti mereka kat luar yang ada parents yang boleh sediakan apa yang sebaik mungkin tu. How do you deal with this? Terima kasih ni. Tapi saya nak jawab itu, cuma ada satu bahagian yang ditanya oleh adik tadi yang agaknya kita tidak sentuh. Dia sebut mengenai dengan prevention better than cure. Jadi bab tu saya rasa saya nak jawab dululah. Memang benar, ini biasanya prinsip yang terbaik lah dalam kes apa-apa pun. Jadi untuk keadaan anak supaya tidak terbiar, disebut oleh seorang maliki tadi bahawa persediaan masa kita nak jadi ibu bapa tu memang kena ada lah. Saya rasa dalam setiap agama pun memang ditekankan ini. Kalau kita terima anak itu sebagai anugerah, bermakna tanggungjawab kita sebagai ibu bapa tu untuk membentuk anak-anak kita mesti bermula pada peringkat awal lagi lah. Mustahil lah kalau anak tu sudah umur 18, 19 tahun, 20 tahun dan dalam keadaan di mana dia boleh pula menegur dan menengking mak bapak dia, itu dah kira keadaan sangat lewat lah. Jadi saya rasa masa anak-anak yang lebih kecil tadi, kita boleh menentur dia tentang apa tu, keinginan dia, minat dia, kesukaan dia, itu semua boleh tentu pada peringkat lebih awal lagi. Pada umur 2, 3, 4, 5, 6 tahun, itu satu peringkat yang sangat kritikal lah. Jadi berbalik kepada rumah kami ni di Baitul Fiqh ni, kita ada 2-3 kaedah yang kita guna untuk anak-anak yang tidak ada ibu bapa. Sebab bila duduk dengan kita memang dah dia tidak ada ibu bapa, dan kebanyakan yang bila masuk rumah kita tu memang yang dah berkeadaan lah. Dia tidak normal lah, sudah berkeadaan. Jadi itulah yang ingin kita tangani. So dia dah berjauhan dengan ibu bapa. Kita ada tak larinya ialah pengajian agama. Sementara dia duduk dengan kita itu, sama ada biasanya anak-anak yang dalam keadaan mengandung lah ya. Katalah dia datang dengan kita 2 bulan mengandung atau 3 bulan mengandung. Dia akan duduk dengan kita sampai dia bersalin. Maknanya situ 6 bulan. Campur dengan 40 hari untuk confinement ya. Jadi mana tempoh itu? Ini satu tempoh yang panjang. Dalam tempoh itu kita akan beri pengajian agama ya. Kita mengajar fiqh, tauhid, mengaji Quran. Tujuan dia ialah meletakkan dia pada asas yang betul semula. Kalau dia ada keadaan di luar di mana kerana figura apa tadi tak ada tadi tu ya, yang dah dia dengan boyfriendnya, dah diganti dengan sugar daddy-nya ke apa-apa yang menyebabkan dia berada keadaan begitu, maka kita nak meletak dia kepada landas yang betul. Yang keduanya, kita banyak juga mengadakan sesi kaunseling lah. Kita memberi motivasi kepada anak-anak itu supaya memperolehi jati diri balik, untuk memperoleh self esteem dia tu, supaya dia tidak hilang dan tidak merasa menjadi murung, dan supaya bila keluar daripada tempat kita nanti boleh menjadi anggota masyarakat yang terus menyumbang kepada bukan saja diri dia tapi kepada masyarakat yang mana dia berfungsi lah. Dan akhir sekali kita juga ada sedikit pendidikan kemahiran selama dia duduk dengan kita. Jadi anak-anak ini yang berumur 13, 14, 15, 16, 17, 20 lebih pun ada duduk dengan kita ini, kita mengajar tengok kepada kesukaan dia. Yang banyaknya kita buat ni macam program masak, baking, kita buat biskoti, kita buat roti, kita buat kek, kita mengajar anak dalam menjahit dan sebagainya. Dan anak-anak yang mendapat sedikit kemahiran ini, bila dia keluar nanti dia ada rasa harga diri yang lebih tinggi. Dan banyak kes anak-anak kita yang dah keluar pada rumah kita ini akhirnya mendapat kerja dan boleh menyara diri dengan ada kemahiran itu. Maknanya dia ada yang bekerja di klinik, ada yang bekerja di bakery, ada yang bekerja di cake house, malah ada juga yang mampu melanjutkan pelajaran sama ada ke universiti ataupun ke luar negeri. Jadi pokok pangkalnya ialah kita memberi keyakinan diri kepada anak-anak, meletakkan mereka pada landasan yang betul semula, dan supaya mereka tidak merasa
rendah diri. Betul. Andainya mereka sudah melakukan satu kesilapan, prinsip kaminya bukan kerja kita lah menghukum dia. Malah kita memberi dia ruang yang kedua, beri peluang yang kedua untuk dia memperbetulkan hidup dia semula dan get on with life lah dengan cara yang terbaik. Saya pasti kita juga nak tahu macam tadi apa yang Cik Juhaidi terangkan itu dari segi aspek mungkin para remaja dan anak-anak yang tiada ibu bapa, sebab topik hari ini pun banyak kita bercakap tentang peranan ibu bapa. Saya nak juga lihat kita bercakap tentang sistem sokongan yang diperlukan. Mungkin dari aspek untuk remaja ataupun anak-anak tiada bapa daripada ibu bapa juga, macam you kata nucleus family community, what kind of support system actually they need. Macam tadi kita cakap pasal cafe acting ni, I'm very interested with this. Tapi yang itu selepas ini dah mau masa sekarang kita berhenti rehat dulu. Baik, kita kembali lagi. Jadi boleh teruskan ke arena rakyat untuk soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ashraf dari UiTM Puncak Perdana. Seperti yang kita lihat dalam masalah ini, diakui sangat orang sekeliling seperti ibu bapa, guru-guru berperanan dan bertanggungjawab untuk mengurangkan masalah seperti ini. Soalan saya, bagaimana pula dengan kanak-kanak yang lebih suka menyendiri, lebih suka bersosial dengan rakan sebayanya? Dia tak selesa bersosial dengan ibu bapa, tak suka berkomunikasi dengan ibu bapa. Jadi apakah pendapat ahli panel dengan golongan kanak-kanak seperti ini? Okey, sebelum kita dengar ada banyak soalan, kita habiskan dulu soalan tu. Okey, kita direct kepada arena media. Silakan Zuan. Okey, saya nak tanya soalan ni kepada Cik Fatimah Zuraidah from JKMMM. Dah pilih dah. Saya nak share sebab dulu saya pernah pergi camp hak kanak-kanak dan tanggungjawab. Oh my god. Okey, dan bila saya masuk ke camp ini dan jadi seorang facilitator, saya tahu hak saya dan tanggungjawab saya sebagai kanak-kanak. So bila saya nampak family saya macam ada problem, mak saya ataupun bapa saya buat sesuatu yang tidak elok kepada saya boleh identify dan saya boleh bercakap kepada mereka. In a way, the kids are saving the family dan the kids are guiding the family instead of the parents guiding them, because they know diorang punya hak dan diorang tanggungjawab diorang. Tapi kenapa the camp is being done in a very small scale? Why is not being done in a big scale di mana kita boleh pergi ke kids yang mempunyai family, not just orphanage. Sebab dulu camp ni dijalankan di orphanages dan kita mengajar orphan ni tentang hak dan tanggungjawab. Dan kenapa ia tidak pergi ke kanak-kanak yang punya family dan kita boleh tolong supaya kanak-kanak ni tahu, okey, saya ada hak, saya ada tanggungjawab, dan kalau hak dan tanggungjawab saya ini tidak diberi oleh keluarga saya boleh bagi tahu kepada mereka, dan instead of me being a kid yang terbabai, saya boleh tolong. Itu soalan saya. Panjang soalan. Okey, sebelum kita jawab soalan Zuan yang dihaskan kepada Cik Zuraidah, kita bercakap berkenaan tentang bagaimana kita membantu kanak-kanak yang lebih suka menyendiri. I rasa zaman I dulu pun macam tu juga. We tend to go to friends. Rakan lah, selalunya rakan kan, daripada cerita apa masalah kita kepada family, because maybe jurangnya tu kita rasa macam balik kepada konsep kekeluargaan tersebut. Tanggungjawab ibu bapa, bagaimana mereka memainkan peranan, bagaimana interaksi mereka dengan anak-anak mereka, itu menjadi satu perkara yang penting dalam institusi keluarga tersebut. Kenapa kanak-kanak yang lain boleh berbual, manakala ada segelintir kanak-kanak dia suka menyendiri? Mungkin di sana dia tidak dapat satu ruang untuk meluahkan perasaan. Mungkin cara gaya keibubapaan yang diamalkan dalam sebuah keluarga itu memberikan tekanan pada kanak-kanak tersebut. Rasa takut untuk bersuara dengan ayah, takut sebab mungkin cara gaya kepimpinan ayah tersebut autokratik. Tetap memberikan ruang untuk memberikan pendapat dan sebagainya, tetapi setiap keputusan harus dilakukan oleh bapa. Authoritarian, mungkin diberikan ruang untuk memberikan pendapat, tetapi keputusan dibuatkan oleh ayah dan ibu bapa. Jadi kanak-kanak sebegini, bagaimana dia dapatkan kepastian tentang identiti dirinya, bagaimana dapatkan keyakinan dirinya. Jadi itulah perkara yang merumitkan kanak-kanak ataupun pelajar, remaja seumpama untuk mendapatkan keyakinan diri. Jadi dia akan merujuk balik pada rakan. Inilah masalah saya, boleh bantu saya tak? Jadi di situ dia akan bina keyakinan. So rakan kata, jangan risau, kita akan pergi dan lakukan ini dan sebagainya. Contohnya kalau dibawa ke satu jalan yang baik, elok. Tapi kalau dibawa ke jalan yang tidak, yang kita rasa tidak senonoh untuk remaja untuk mencuburi dan sebagainya. Jadi di sini berbalik kepada tanggungjawab ibu bapa. Bagaimana kita mengenali
ahli keluarga kita. Sebab tu tadi saya maklumkan personality berbeza dalam sebuah keluarga. Ayah, ibu masing-masing membawa personality yang berbeza. Jadi walaupun kita mempunyai personality berbeza, tapi kita perlu mengenali anak-anak kita. Apakah keinginan anak-anak kita. Jadi kalau kita tidak membantu secara emosi, secara fizikal saja bapa berada di situ, secara emosi kita tidak memberi sebarang bantuan, that means you're emotionally being available. Jadi ini akan membangkitkan isu-isu kemurungan, isu-isu hendak bersendirian dengan rakan-rakan sahaja, bukan bersama dengan ahli keluarga. Rasa sangat terasing berada di dalam satu suasana keluarga, tetapi rasa seronok sekali berada dengan kawan-kawan kerana kawan-kawan mendengar. Jadi tidak ada perkataan mendengar di sini, tidak, nobody is hearing, nobody is listening to me. So dia rasa amat kecewa dengan suasana keluarga tersebut. Jadi kita kena lihat apakah yang berlaku pada emosi kanak-kanak yang menyendiri. Jadi ini adalah satu emosi psikologikal yang berlaku dalam dirinya yang perlu mendapatkan perhatian daripada ibu bapa terdahulunya. Mohon mencelah di sini. Kita sekarang ni banyak fokus kepada dua kategori pihak yang sangat penting, iaitu satu ibu bapa, yang kedua kita kata guru, maknanya peranan sekolah dan sebagainya. Saya nak bawa satu dimensi baru pada perbincangan kita ni. Saya kadang-kadang terfikir, anak-anak itu di mana ya? Mana tak kita bakal secara umumnya kita bersetuju bahawa masalah yang kita bincang hari ini, masalah anak-anak terabai dan by extensionnya gejala sosial yang berlaku kerana itu lebih banyak sekarang daripada katakanlah 20, 30, 40 tahun dulu. Betul. Mungkin ya, secara umumnya kita terima begitu ya. Kenapa begitu ya? Adakah ini menggambarkan bahawa anak-anak dulu lebih disiplin, lebih baik, lebih bijak, lebih pandai berfikir berbanding dengan anak-anak hari ini? Padahal kalau kategori anak-anak yang kita terima ni dalam pentakrifannya termasuklah orang yang berumur 16, 17, 18 tahun. Ini bukanlah kita kata anak-anak yang kecil ya, maknanya ini dah form 3, form 4, form 5. Malah form 6 pun ada ya. Jadi ini dah pra-universiti dah. Jadi maknanya keupayaan untuk berfikir, untuk mengetahui keadaan ataupun untuk pertimbangan itu tidak adakah ataupun sangat rendahkah? Jadi kalau begitu keadaannya, ini saya ingat satu keadaan yang merunsingkan dan sesuatu yang perlu kita tengok semula. Kenapa anak-anak kita pada umur begitu, 16, 17, 18 tahun masih tidak mempunyai keupayaan untuk berfikir ataupun mempunyai jati diri yang saya nak mohon mencelah pula sekarang. Okey, saya setuju bila kita bercakap, bila lihat kepada macam ibu bapa saya sendiri, lain is different, the upbringing apa semua tu, mungkin kita boleh katakan juga lebih matang. Yelah mungkin, tapi satu kena tengok juga macam konsep keluarga tu. Dulu I boleh kata konsep keluarganya lebih tradisional. Bapa yang keluar kerja, mak duduk kat rumah. So apa-apa pun ibu yang akan pastikan segalanya, makan ada, semua tersusun, suami balik bagi layanan apa semua. But sekarang ni macam I contohnya, balik lagi lambat pada suami saya. Balik semua dah tidur. Jadi because right now, especially kalau you talk about living in KL, you can afford for husband and wife yang tak kerja, both kena kerja because of the cost of living and stuff like that apa semua. Maybe yes, okay. Berbalik pada soalan tadi ya, kenapa kanak-kanak ni bila meningkat usia remaja mereka masih tidak dapat cope dengan situasi-situasi yang berlaku. Jadi kita lihat pada perkembangan kanak-kanak tersebut. Perkembangan kanak-kanak bermula dari mana? Dalam peringkat kanak-kanak, dan di mana dia menjadi peringkat awal perkembangan kanak-kanak, peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak, dan kemudian peringkat remaja. Dalam peringkat-peringkat sebegini, yang memainkan peranan adalah dalam institusi keluarga itu adalah ibu bapa, di mana peringkat pertama kanak-kanak akan didedahkan dengan persekitaran. Bila didedahkan dengan persekitaran, apa dia belajar daripada persekitaran? The environment teaches the child. Bagaimana dia boleh membina keyakinan dari aspek agama dan sebagainya, bimbingan agama, ajaran agama, di mana dia dapat kekuatan spiritual di situ. Dia boleh melihat keburukan dan kebaikan dari segi tingkah laku manusia, dan semua aspek ini akan didedahkan dalam perkembangan awal kanak-kanak tersebut. Jadi di situ saya memang setuju dengan Encik Malik tadi, dia kata persediaan awal perkahwinan itu amat penting. Bila kita nak mendirikan rumah tangga, adakah kita diterapkan dengan semua ilmu-ilmu tersebut? Kalau kita kekurangan, jadi di sini ibu bapa harus
pergi dan mendapatkan maklumat yang selanjutnya. Kalau dah ada anak, kita nak lihatlah perkembangan anak-anak kita, perkembangan awal anak-anak bagaimana, perkembangan pertengahan bagaimana. Kalau masuk remaja ni, siapa remaja ni? Kita pun pernah melalui alam remaja. Identiti kita di mana? Kita mencari. Kita sentiasa mencari. Kita nak jadi orang yang memang famous. Contohnya, itulah fantasi. Jadi the real self dan the ideal self ini berbeza. Jadi inilah tanggungjawab ibu bapa, sebab ibu bapa sekarang semuanya educated. Jangan kita beri alasan kita tak ada masa. Kalau kita ada masa mendirikan rumah tangga, maka inilah tanggungjawab ibu bapa untuk memberikan perhatian pada anak. Sebab mencari kekayaan itu adalah perkara-perkara yang dikatakan not temporary, something which is not temporary. Yang permanent adalah keluarga. Jadi tanggungjawab ibu bapa, dan ibu harus memainkan peranan yang penting dalam mendidik dan juga mengenali anak. Walaupun ayah sibuk, ibulah pada waktu malam duduk bersama dengan keluarga. Bang, anak saya ni, inilah masalah anak kita. Berbincang. So you have to have that quality time. So there is just no say that we don't know our child. So you must know. I sendiri actually kadang-kadang risau bila fikir bila anak I dah remaja macam mana. Okey, kejap. Kita kena berhenti rehat dulu sekejap. Okey, lagi sambung. Soalan Zuan pun untuk hasut you pun tak jawab lagi. Okey, yang itu selepas ni. Okey, boleh. Itu selepas ni, sekarang kita berhenti rehat dulu. Baik, kita bersambung lagi. Mungkin saya boleh teruskan kepada Zuraidah sebab selepas dia nak jawab soalan ni, dia ada soalan hasut dia kena jawab lagi. Okey, silakan. Terima kasih Ann. Isu tengah hangat kan. So saya balik pada apa yang Puan Sarada katakan tentang ibu harus berperanan untuk menentukan secara berstruktur apa semua. Tetapi dalam konteks sekarang, macam yang Ann katalah, kita balik lambat, balik lambat daripada suami. So banyak benda yang telah diuruskan, dan jangan lupa peranan maid, peranan orang gaji sekarang memainkan peranan menggantikan tempat ibu dan bapa. Setengah keadaan dan ini juga boleh mempengaruhi perkembangan anak-anak, boleh kita berbalik pada perkembangan. Cuma bila dinyatakan tentang peranan ibu harus menyusun dan sebagainya, saya fikir dalam konteks ini sebenarnya ibu dan bapa bersama-sama untuk membentuk dan menentukan penyusunan dan pentadbiran sesebuah rumah tangga bagi memastikan perkembangan anak-anak itu berjalan dengan baik dan teratur. Tapi dalam konteks yang family komputer tadi mungkin susah untuk menyusun atur dengan baik, tetapi sesekali bila bertemu itu bolehlah merancang yang terbaik dan mengenali apa sebenarnya keperluan dan kehendak anak-anak. Dan dalam kes yang kita kendalikan yang di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, untuk makluman dan semua pendengar, penonton di rumah dan juga di studio, kita di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada 11 buah rumah kanak-kanak yang dibuat khas untuk kes-kes yang memerlukan perlindungan dan pemeliharaan, yang mana kes yang penderaan, pengabaian dan sebagainya, kita ada 11. Dan kemudian kita ada 25 buah institusi yang terlibat, kanak-kanak terlibat dengan jenayah di peringkat awal dan juga yang telah di peringkat lanjut, yang mana kita kenali sebagai asrama akhlak, sekolah tunas bakti, dan bagi kes kanak-kanak yang terlanjur sehingga mengandung anak luar nikah ini, kita ada rumah perlindungan di bawah dikenali sebagai Taman Sri Puteri, dan juga bagi kes kanak-kanak yang tidak terkawal. Semua institusi ini dibina, dibangun oleh kerajaan untuk memastikan kanak-kanak ni, mengapa tadi saya nak berbalik pada soalan mengapa kanak-kanak kita walaupun dah umur 16, 17 dan juga dah nak berjejah 18 masih lagi bermasalah, tak tahu tentu hala tuju kan, mengapa dia boleh terlibat. Kita balik semula bahawa bila ditakrirkan sebagai kanak-kanak ini adalah vulnerable, dia mudah terancam dan dia sangat fragile. Dia sangat rapuh dan dia mudah terdedah kepada apa jua bentuk dan ancaman yang sekarang ni pelbagai. Kalau kita dulu, kita tidak ada banyak serangan-serangan ataupun maklumat-maklumat baru yang kita terima dengan cepat dan meluaskan jaringan sosial kita. That's dulu. Sekarang every angle, mana saja serangan akan datang, dan kalau kanak-kanak ini tidak kuat tanpa pengawasan orang dewasa, inilah jadinya. Kanak-kanak akan terabai, kanak-kanak akan terdedah dan terpinggir, dan yang baik ini biasanya akan tewas dengan yang gelap itu tadi. Ini adalah kajian yang pernah dijalankan di peringkat kita, jabatan, yang mana bila kita kata tadi mengapa kanak-kanak itu lebih mudah kepada kawan, yes, sebab dia merasakan kawannya adalah yang paling rapat dan kawannya adalah yang terbaik. Jadi daripada kajian yang pernah saya jalankan, daripada 100 kita punya responden, 30% yang terlibat dengan gejala sosial adalah kerana pengaruh kawan. Yang baki itu lagi 60% itu adalah yang lain-lain faktor. Ada faktor media massa, ada faktor ibu bapa. Tapi 30% adalah 1/3 daripada responden menunjukkan satu perkara yang besar. Jadi kawan inilah pengaruh yang sangat
kuat. Jadi harapan saya kepada anak-anak sekiranya ada masalah, sekiranya tak nak bercakap dengan sesiapa, tolonglah hubungi 1599 Charline yang telah dibangun khas oleh kerajaan khusus untuk kanak-kanak. So bila dia telefon kepada 1599, so di situ akan ada pegawai kebajikan masyarakat dan juga mereka yang terlatih untuk melayan segala juga bentuk masalah kan. So ini yang kita nak. Ya, bukan saja kepada kanak-kanak tapi kepada ibu bapa dan masyarakat sekitar. Kalau ada apa saja masalah berkaitan dengan anak-anak, tolonglah hubungi 1599 juga yang kita kenali sebagai talian nur. Untuk pastikan kanak-kanak dan semua isu-isu masyarakat terdapat ditangani secara baik. Okay, and itu yang saya nak tambah yang soalan tadi. So back kepada soalan saya ya. Ini juga khas untuk you tu kena jawab lah. Okey. Special daripada Azwan ya. Terima kasih Azwan. Inilah anak didik hasil daripada bengkel yang kita kenali sebagai salah satu hak kepada kanak-kanak yang kenali sebagai penyertaan kanak-kanak di bawah Convention mengenai kanak-kanak atau CRC ya. So dalam Convention mengenai kanak-kanak tu kita ada 4 perkara yang ibu bapa perlu beri kepada kanak-kanak, iaitu kehidupan, perlindungan, pembangunan dan juga penyertaan, child participation. Penyertaan kepada kanak-kanak, hak kehidupan untuk kanak-kanak, hak untuk dia mendapatkan perlindungan dan hak dia untuk membangun, develop himself or themselves ya. So 4 hak ni. Jadi bagi adik Azwan yang bertanya dan saudara Azwan yang bertanya tadi, kenapa dia kata program yang sebegini baik kita tak kembangkan ke peringkat lebih besar ya. Sebenarnya macam ni, Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Perempuan dan Wanita Keluarga Masyarakat kita mempunyai perancangan yang khusus ya. So camp ini telah bermula sejak tahun 1996 ya. Kita memilih kanak-kanak yang berpotensi di peringkat sekolah untuk dibangunkan dengan program-program yang sebegini, dan program ini memang kita beri latihan kepada kanak-kanak ini bagaimana untuk mengendalikan kes-kes atau masalah yang melibatkan kanak-kanak di dalam keluarga. Macam yang Azwan kata tadi, dia boleh guide, dia boleh brief ataupun dia boleh bantu mother and father dia, mak dan ayah dia. Kalau macam ni mak sepatutnya macam ni, ayah kalau boleh macam ni, ini yang anak nak ya. Jadi mak dan ayah, alhamdulillah mak ayah Azwan dapat menerimanya dengan baik. Jadi program ini kita sedang kembangkan, malah kita ada satu lagi program yang kita kenali sebagai Majlis Perwakilan Kanak-kanak. Ini yang kita baru yang sedang diadakan, dan yang Berhormat Menteri telah pun mewar-warkan perkara ini semasa di Majlis Sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia ya. Kita telah adakan dan mungkin akan ada lepas ni perasmian dan sebagainya. Tapi di peringkat awal yang Berhormat Menteri telah ada, dan daripada Majlis Perwakilan Kanak-kanak inilah yang akan kita jadikan sebagai ikon kepada kanak-kanak, dan mereka ini akan turun juga untuk membantu dan memberi fokus kepada kanak-kanak, tak kira sama ada kanak-kanak yang bermasalah atau kanak-kanak yang telah established. Maknanya kita fokus kepada semua kanak-kanak, melibatkan kepada 4 struktur tadi ya, hak untuk perlindungan kepada projek tu kesinambungan kepada projek tu. Jadi gerak kerja ini akan lebih luas, sebab kita nak jadikan kanak-kanak ini, memandangkan kajian kita dapati tadi, kanak-kanak lebih mudah mempengaruhi kanak-kanak. Jadi ikon-ikon yang baik ini akan berada di kalangan kanak-kanak. Jadi melalui ikon inilah mereka akan lebih luas jaringannya, dan Facebook semua kita tengah sediakan untuk membolehkan kanak-kanak apa saja isu, this is their gang. Majlis Perwakilan Kanak-kanak ni mana dianggotai oleh kanak-kanak juga? How young ada? Itu mereka berusia dari 13 hinggalah ke 17 tahun. Muda. Sebab inilah ikon-ikon yang akan mempengaruhi kanak-kanak, yang kanak-kanak mudah pergi dekat kepada mereka. Ya, so Majlis Perwakilan Kanak-kanak yang Berhormat Menteri akan rasmikan ya pada masa yang akan. Okey, kita ada masa lebih kurang 3 minit, dah last block dah. Tak apa, habis kita sambung kat luar nanti. Jadi mungkin kata apa, patah 2 kata akhir ke, kita mulakan dengan Cik Juhaidi boleh bercakap dengan isu ni. Bagi saya kerjasama semua pihak itu penting, tapi saya rasa satu elemen yang sangat penting ialah untuk kita meningkatkan keupayaan anak-anak kita untuk berfikir secara kritikal dan juga secara matang. Berbalik juga kepada peranan ibu bapa dan juga guru dan juga mungkin ustaz-ustaz yang di peringkat lebih awal yang dia mengaji itu, untuk membina sahsiah anak-anak ni supaya tidak mudah mengalah dengan serangan dan mempunyai keupayaan untuk bertahan dan kuat lah, maknanya di dalam itu dan juga dalam minda juga dalam hati mesti kuat. Dan saya teringat juga masa saya kecil dulu, ada kita anugerahkan pingat hang tuah kepada kanak-kanak yang berani dan juga mempunyai kehebatan ya. Jadi tak tahulah sekarang ni masih ada ke tidak, tapi saya
ingat bahawa masa saya kecil itu ikon saya dan tiap-tiap tahun pingat itu diberi kepada seorang anak lelaki atau perempuan yang dipilih kerana keupayaan, ketabahan, kebijakan, keberanian dan sebagainya. Dan saya nak kalau jadi satu hari nanti masa itu seperti orang yang dipilih mendapat pingat Hang Tuah itu. Kita ada masih 2 minit. Di mana dimaksudkan konsep kekeluargaan itu amat penting, di mana setiap anak-anak perlu diberikan pujian dan juga pendedahan yang begitu detail, di mana mereka akan tahu apakah konsep kekeluargaan itu tersendiri. Dan saya rasa ini tanggungjawab semua pihak, masyarakat dan juga keluarga dan juga anggota keluarga sendiri perlu tahu apakah sokongan keluarga tersebut. Dan sebagaimana di LPPK kita menawarkan perkhidmatan kaunseling, mengalu-alukan sesiapa di sana ingin mendapatkan sebarang bantuan, datanglah berjumpa dengan kita dan kita sentiasa menunggu untuk memberikan sebarang perkhidmatan. Bagi pihak MDM, simple. Kami menyediakan satu suasana persekitaran agar belia-belia ni bersedia untuk satu hari esok yang lebih matang, teguh, radius perhubungan yang lebih baik, radius sosial yang lebih baik. Jadi dah jadi bapa pun persiapan berterusan untuk mempelajari suasana-suasana baru. Jadi kat sini kita boleh menyediakannya. Puan Jaedah, 30 saat lebih kurang. Terima kasih. Saya cuba bagi pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat, kita mengharapkan semua di luar sana, baik anak-anak ataupun ibu bapa, semua ada berhadapan dengan masalah, datanglah kepada kita di 104 buah di setiap daerah Jabatan Kebajikan Masyarakat daerah dan di 64 institusi yang kita ada, tampillah ke hadapan dan di 142 buah pusat aktiviti kanak-kanak. Dan jangan lupa menghubungi talian Nur 15999 jika ada sebarang masalah. InsyaAllah pegawai kita sentiasa bersiap siaga untuk membantu sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan. Terima kasih. Itu saja masa yang kita ada untuk hari ini. Jadi saya rasa diskusi ini sebenarnya baru macam nak mula kan. Macam baru nak mula tapi tak banyak masa. Jadi bagi mereka di rumah yang ingin meneruskan sebarang perdebatan atau melontarkan cadangan soalan, boleh teruskan ke Facebook Aisra Wani. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.